Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillahilladzi manna 'alaina bifadlihil 'amim. Wa idh manna 'alaina bi Muhammadin أفضل الخلق فهدانا إلى دين الحق واهدنا الصراط المستقيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله حبيبه وخليله الهادي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Yang saya muliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, seluruh jawatan kuasa Surau An-Nur, para asatidzah, tuan-tuan, puan-puan rahmati Allah Ta'ala Azza wa Jal. Kita merafakkan setinggi-tinggi rasa syukur kepada Allah Ta'ala. Sama-sama kita dapat menaikkan salat fardhu maghrib secara berjamaah. Seterusnya kita luangkan sedikit waktu untuk sama-sama kita duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan ilmu yang kita peroleh itulah ilmu yang benar, ilmu yang tidak menjadikan kesesatan dalam hidup kita, yang menjadi petunjuk, nur, jalan kebenaran dalam kita menerusi perjalanan hidup di atas dunia ini untuk mencari redha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, puan-puan rahmat Allah Ta'ala Azza wa Jal, kita telah pun masuk bab sabri, masih hadis yang sama, iaitu hadis yang ke-26. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala alaih al-imam an-Nawawi bisanadihi an Abi Malik al-Harith ibn Asim al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru syatrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallah walhamdulillahi tamla'ani atau tamla'u ma bainas samawati wal ard was-salatu nurun was-sadaqatu burhanun was-sabru diya'un wal-qur'anu hujjatan lak aw 'alaika kullun nasi yaghdu fabai'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha atau kama qala. Hadis rawahu Imam Muslim, hadithun sahihun. Kita ulang balik sikit tuan-tuan, baca balik hadis tu, mana kita telah pun sampai membincangkan pada pertemuan yang lepas sehingga kepada wassalatu nurun, salat itu cahaya. Untuk ambil barakah
Kita lihat kembali secara literal maksud hadis ini tuan-tuan. Daripada Abi Malik Al-Harith bin Asim Al-Asy'ari, dia kata apa? Katanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah sebut, at-tuhur syatrul iman. Berwuduk itu sebahagian daripada iman. Walhamdulillah, menyebut alhamdulillah itu tamlaul mizan, yang boleh diberikan ganjaran pahalanya yang menyamai dengan boleh memenuhi satu timbangan di akhirat. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani, dan ada pula menyebut subhanallah alhamdulillah memenuhi kedua perkataan itu, tamla'u ma bainas samawati wal ard, yang mana ganjarannya itu pahalanya yang memenuhi di antara langit dan bumi. Wassalatu nurun, dan salat itu adalah cahaya. Wassadaqatun burhanun, dan sedekah itu adalah bukti. Wassabru diya'un, dan sabar itu cahaya. Wal Qur'anu hujjatan lak aw 'alaika, dan Quran itu menjadi hujjah ke atas dirinya. Kelak kullun nasi yaghdu, dan setiap manusia yang keluar awal pagi, faba'un nafsahu, yang menggadaikan diri mereka, yang mengorbankan diri mereka, famu'tiquha, sama ada untuk li ta'atillah, ketaatan terhadap Allah, atau mubiquha, ataupun menggadaikan dirinya kerana untuk melakukan maksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hadithun rawahu Muslim. Baik tuan-tuan rahmatullahu taala azza wa jalla, kita sudah sampai pun kepada was-sadaqatu burhanun. Qala al-Imam an-Nawawi sebut, فهي دليل على إيمان المؤمنين واختلافهم عن المنافقين فإن المنافق يمتنع منها لكونه لا يعتقدها فمن تصدق استدل بصدقته على صدق إيمانه وقيل تكون برهان يفزع إليها كما يفزع إلى البراهين كأن العبد إذا سئل يوم القيامة عن مصرف الماله كانت صدقاته براهين في جواب هذا السؤال فيقول تصدقت به. Disebut oleh Imam Nawawi, kata yang maksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan, as-sadaqah burhan, menjadi bukti. Sebab apa begitu? Sedekah dia jadi bukti tuan-tuan. Kita akan lihat tilik. Dan sedekah ini tuan-tuan, bukan hanya dari sudut kita faham hari ini dapat pahala begitu semata-mata sahaja. Sebenarnya kesan sedekah ini adalah juga melibatkan dari sudut pembangunan ekonomi umat Islam tuan-tuan. Sebab kuasa pembeli akan lemah bila mana proses sedekah itu lemah. Macam mana tu tuan-tuan? Sedekah ini bila lemah, kuasa pembeli di kalangan sesama umat Islam itu, dan ekonomi juga akan jadi lemah tuan-tuan. Sebab tu kata Imam Nawawi, fahiya dalil, bukti tuan-tuan. Sebab apa dia kata bukti? Dalil ala imanil mu'minin, menjadi bukti ke atas seorang mukmin tuan-tuan. Sebab apa? Kalau kita sembahyang, sebab tu dalam Quran tuan-tuan dipanggil kaedah sibaq wa siyaq tuan-tuan, melihat kepada sebelum dan selepas. Sebagai contoh, dalam surah Al-Baqarah, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. Lama tak baca surah ni tuan, juzuk yang ujung juzuk pertama. وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. Tengok Allah sebut. Bila kita buka dalam Quran tuan-tuan, bila sebut aqimus salah, aqamas salah, belakangnya mesti berganti dengan apa?
wa atuz zakah ataupun wa ataz zakah. Sebab apa tuan-tuan? Pernah tak kita terfikir? Sebab tu Quran ni mukjizat yang perlu untuk diteliti dengan melihat penafsiran para ulama, dan dalam masa yang sama kita boleh mengambil ibrah dari sudut kefahaman yang mana tidak melanggari penafsiran para ulama. Secara mudahnya tuan-tuan, bila orang tanya kita tuan-tuan, ada contohnya, awak sayang ke isteri awak? Awak sayang ke isteri awak? Sayang. Cukup tak dengan kita hanya sebut di mulut sahaja ataupun di hati? Ya, saya kata saya sayang isteri saya, adalah hati saya, isteri saya seorang je dalam diri saya. Ada macam abang Tesla lah. Ada dia sayang dua-dua bini dia tak? Tak apalah, baguslah dia sayang bini dia dua-dua. Tapi memadaikah dengan dia sebut di mulut dan dia dan diiktikad di hati semata-mata, tanpa dia mendatangkan bukti yang lebih kuat nak menunjukkan kecintaannya terhadap isterinya? Nah, maka mestilah dia ada proses yang boleh dilihat secara zahir untuk membuktikan apa yang ada dalam hatinya, yang dia i'tiqad, yang dia kata dia sayang kat isteri dia. Apa yang dia boleh buktikan? Dengan dia beli hadiah pada isterinya, belikan rumah, dia tolong isteri dia, bukti begitu, baru boleh dilihat kesan yang benar-benar yang ada dalam hatinya. Maka bila digambarkan dengan zahir perbuatan tingkah laku, maka bertambah kuatlah apa mana yang terdapat dalam i'tiqad hati tersebut. Jadi sebab tu sembahyang tuan-tuan, dia adalah konteks dalam membina keimanan tuan-tuan. Sebab tu dia rukun Islam, sebab dia membina keimanan dalam diri kita. Memadaikah kita ini hanya kita melakukan perbuatan sembahyang semata-mata, tetapi tanpa ada melakukan perjuangan untuk disebutkan sebagai ihsan, untuk dibina lagi hati ini supaya makin kukuh kuat keyakinan terhadap Allah Ta'ala Azza wa Jal? Mesti kena buat. Sebab tu sedekah tuan-tuan, wa ataz zakah, mengeluarkan zakat, mengeluarkan dengan memberikan bentuk mal, harta tuan-tuan, untuk membantu orang lain, itu akan lebih melunakkan jiwa seseorang itu untuk lebih mudah lagi dia meyakini keimanannya terhadap Allah Ta'ala Azza wa Jalla. Itu secara mudah nak bagi kita faham tuan-tuan. Sebab tu dia tak memadai kalau kita sembahyang saja, dan kemudian kita tak, orang kata tak melaksanakan secara dalam bentuk fizikal zahir yang boleh dilihat dengan zahir mata tuan-tuan. Maka sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bila mana didatangi oleh dua orang laki-laki, yang disebut oleh Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, kuntu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni sahih tuan-tuan, muttafaqun alaih. Apa kata Adi bin Hatim? Dia kata, faja'a rajulani, maka datang dua orang laki-laki bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahaduhuma yashkul 'ailah. Yang pertama dia mengadu tentang apa dia? Dia miskin. Al-'ailah ni miskin, susah tuan-tuan. Kemudian yang kedua pula, wal akhar, adapun laki-laki yang kedua, dia mengadu tentang apa? Yashku an qat'is sabil. Dia ni kaya tetapi mengadu tentang masalah rompakan. Sering harta dagangan, perniagaan dia diganggu, dirompak, diragut dan sebagainya. Jadi dua laki-laki yang berbeza, satu status dia miskin, mengadu kepada Nabi, dia susah. Kemudian yang kedua pula mengadu seorang ini laki-laki yang berharta, yang berada, tetapi ada masalah tentang hartanya. Yang bertanya, yang miskin dulu yang bertanya. Ini yang kita bila lihat, kita tak boleh buat tarjih ikut suka-suka hati kita tuan-tuan. Kita kena lihat tarjih para ulama. Sedangkan yang menanyanya, yang pertama adalah si miskin, barulah si kaya yang tanya. Tetapi Nabi jawab yang mana dulu? Nabi jawab yang kaya dulu. Apakah Nabi double standard? Boleh tak kita kata Nabi ni, Nabi ni pilih kasih hak kaya dilayan dulu. Macam kita selalu duk kata macam tu lah, yang kaya ni kita nak layan dulu. Tak, Nabi tidak sedemikian. Maka itulah tohmahan yang tidak berasas.
Maknanya boleh jatuh kafir dengan menuduh baginda sallallahu alaihi wasallam dengan serupa itu. Ada? Baik. Nabi jawab ringkas kepada laki-laki kaya ni. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa amma qat'us sabil, kata Nabi, adapun masalah rompakan di tengah jalan ini, kata Nabi, sedikit waktu akan selesai masalah ini di Madinah, kata Nabi. Tak lama, tak ambil masa yang lama. Pendek je jawapan Nabi. Kalau kita fikir pula, Nabi beri jawapan yang begitu ringkas, Nabi ni macam tak sungguh nak tolong orang kaya pula. Sedangkan bila dia lihat kepada lelaki miskin ni pula, Nabi jawab panjang lebar, panjang berjela. Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab sampai Nabi bawa kepada hari di hadapan Allah. La turjumana yutarjimu lahu. Mana kata Nabi, tak ada orang tengah di antara kamu bila mana kamu akan ditanya oleh Allah Taala azza wa jalla. Jauh Nabi bawa tentang hari akhirat dan sebagainya. Ringkas cerita hadis ni tuan-tuan, Nabi kata kepada lelaki miskin ni, Nabi kata apa? Walau bi syiqqin tamrah, walaupun miskin, tetap juga diajar untuk apa dia mengeluarkan, iaitu untuk bersedekah walaupun hanya separuh kurma tamar, tuan-tuan. Tu jalan keluar. Nabi kata fa illam yastati', kalau dia tak mampu, kata Nabi, fa bi kalimatin thayyibah, cukuplah dengan dia bersedekah kalam yang baik, tuan-tuan. Jadi nak sebut apa? Kok mana pun orang yang susah ni, dia kena bersedekah. Orang yang kaya lagilah. Itu maksudnya orang yang kaya lagilah. Sebab di akhirat kala Allah Ta'ala akan tanya. Sebab tu dalam hadis ni, tuan-tuan, Nabi jawab kepada si miskin ini, kamu akan ditanya tentang apakah yang kamu lakukan dengan harta yang kamu ada. Maknanya Nabi nak suruh laki-laki yang miskin ni tadi berfikir. Berat juga. Maknanya berat juga kalau banyak harta. Setiap sen harta kita ditanya, apakah ada untuk kita jihad dalam dari sudut harta kita. Sebab tu dalam ayat Quran Allah Ta'ala sebut wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum, dan nak menunjukkan bukti keimanan seseorang itu antaranya adalah tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum, iaitu berjihad di atas jalan Allah dengan harta yang dia ada. Ini yang menjadi ada orang akan merasa susah, beban. Kita baca dah hadis Ka'ab bin Malik dulu. Ingat lagi tak? Dalam perang Tabuk, bagaimana Ka'ab bin Malik ini dia rasa berbelah bagi, dua tiga nak pergi ikut rombongan peperangan Tabuk, tuan-tuan. Sebab apa? Dalam masa yang sama, dengan keadaan musim menuai, buah-buahan sedang masak ranum, kemudian baru sebelum ni memiliki satu kenderaan dan kemudian memiliki dua kenderaan. Sebab Nabi pun tanya padanya, bukankah engkau sudah memiliki dua kenderaan ketika itu? Nabi tanya kepada Ka'ab bin Malik, tuan-tuan. Maka ni nak sebutnya hadis itu, peristiwa Ka'ab bin Malik ini untuk jadi pengajaran pada kita, tuan-tuan. Ini orang yang duduk standard adalah sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam. Tetapi walaupun begitu, kita ni yang golongan yang lagi lemah, boleh jadi, bukan boleh jadi, ya, jauh benar iman kita berbanding sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kita ni mudah tergelincir. Sebab itu usaha kita untuk membuktikan ada rasa kecintaan terhadap Allah, sebab ihsan itu datang dengan bentuk begitu, tuan-tuan. Sebab kalau kita tak didik diri kita, kasih ni, tuan-tuan, dia kena bukti. Kalau orang buat salah pada kita, apa ihsan yang paling terbaik, tuan-tuan? Kalau orang buat salah pada kita, apa ihsan yang paling terbaik? Maafkan orang tu. Dosa yang paling besar sesama manusia. Allah Ta'ala sebut, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal untha bil untha, kata Allah. Lalu bila Allah sebut pasal qisas, lalu apa kata Allah? faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf
wa adaun ilaihi bi ihsan dzalika takhfifun min rabbikum wa rahmah faman i'tada ba'da dzalika bi anna wa ila akhir ayat. Tuan-tuan lagi tengok dalam bab qisas ni mudahnya kita kata bunuh balik, balas balik ada. Bila orang buat contoh bunuh ni tuan-tuan, dosa sesama manusia, fitnah dengan bunuh ni bunuh lebih besar. Sebab orang tak boleh terima kita hilang saudara, hilang anak boleh jadi, hilang isteri, boleh hilang mak, hilang kakak, bila ada orang lain yang bunuh keluarga kita. Tuan-tuan, kita nak maafkan ke tak? Soalannya kita nak maafkan ke tak? Bukan senang. Sebab tapi kalau orang yang nak membuktikan dia ini ihsannya yang maqam tinggi darjatnya. Lepas tu kata Allah Ta'ala, faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'u ilaihi bi ihsan. Tengok. Dan adapun sesiapa kata Allah, ufiya lahu, yang boleh memaafkannya. Bukan senang nak maafkan, tuan-tuan. Kita nak buktikan benar-benar kita ini orang yang duduk maqamnya adalah ihsan yang tinggi di sisi Allah Ta'ala. Itu jalannya. Samalah tadi dalam konteks menunjukkan rasa kasih dalam kita untuk mencintai saudara sesama kita, tuan-tuan, iaitu kita memberi ataupun mengeluarkan bantuan dalam bentuk sedekah kepada orang lain. Maka lagi banyak ataupun lagi tinggi, tuan-tuan, maka apa yang berlaku, kita akan lagi tinggilah rasa ihsan kita terhadap orang lain di sekeliling kita. Sebab tu hadis yang disebut oleh Ma'an ibn Yazid ibn Al-Akhnas radhiyallahu anhu, kata Al-Bukhari, wa huwa wa abuhu wa jadduhu sahabiyun. Tiga-tiga ni generasi sahabat, tuan-tuan. Ma'an, Yazid, kemudian Al-Akhnas. Tiga generasi ni daripada anak, bapa, atuk, semua sahabat Nabi. Sebab tu Bukhari sebut dalam kitab yang dia kata wahum minas sahabiyin. Mereka ni tiga-tiga adalah sahabat Nabi. Apa berlaku, tuan-tuan? Tengok. Nak ceritanya perangai sahabat ni hari-hari sedekah. Kata Yazid, dia kata apa? Yazid sebut, dia kata tasaddaqtu dananira, dia kata aku telah memberikan sedekah beberapa dinar, dia kata ila rajulin fil masjid, untuk diberikan sedekah itu kepada mana-mana lelaki yang berada di masjid, dia kata. Dinar, tuan-tuan, bukannya sebut dirham. Dinar ni berapa, tuan-tuan, hari ni? Dah naik dah, tuan-tuan, 1,200 satu dinar. Dinar tu dinar emas. Bila kata dana nit ini beberapa dinar, kita kata wallahu taala alam, tak adalah lebih daripada tak adalah orang kata ni disebut beberapa saja di situ. Maknanya boleh jadi kita ambil paling minimum lah 3 dinar. 3 dinar, kalau 1 dinar dengan nilai hari ni, tuan-tuan, 3,600. Nak sebutnya sahabat bersedekah ni macam air, tuan-tuan, macam air. Hari-hari kalau macam tu, tuan-tuan, macam mana kita nak buat ni? Duk fikir 2 kali. RM10 pun kalau kita mari setiap waktu, 5 waktu saya semalam, tuan-tuan mari berjemaah sini tak, RM50 lah. Sebulan berapa? 1,500. 30 hari tak? Goyang. Dia kita budak fikir, syaitan budak mari hasut. 1,500 boleh bayar kereta bulan-bulan ni. Motor pula boleh beli motor, boleh tukar motor baru, macam-macam. Sebab kita tidak didatangi perasaan ihsan yang tinggi, hingga kita akan, bila ihsan yang duduk pada maqam tinggi, dan keyakinan pada Allah Ta'ala Azza wa Jal ini akan menjadikan kita akan rasa yakin akan ada rezeki yang lain datang pada kita. Dia tak ada rasa goyahnya, dia tak ada rasa susah hati. Sebab tu tak pelik, memang ada orang begitu. Sebab tu Yazid dia sedekah. Ma'an yang riwayatkan hadis, sebab dia Ma'an ni miskin, susah, bapak dia kaya. Tapi bapak dia tidak kata membiarkannya. Cuma satu hari tu bapaknya tak puas hati, dalam hadis ni sebut, kerana dia berniat untuk berikan sedekah di beberapa dinar ini kepada orang lain, bukan pada anak. Cuma kebetulan laki-laki yang datang ke masjid itu anak dia, Ma'an, yang datang.
Ma'an yang duduk di masjid pada waktu itu. Lalu Ma'an pun tak tahu tu duit pak dia. Ma'an pun tak tahu tu duit ayah dia. Dia pun balik cerita ke pak dia. Dia kata, pak tadi ada orang bawa berapa dinar. Contoh kata 3 dinar. Nak bagi sedekah kat siapa-siapa ni. Kemudian dia bertemu dengan saya. Saya yang orang yang pertama dia jumpa di masjid. Maka saya dapat dinar itu, dia kata. Maka pak dia pun, aku rasa macam duit aku. Pak dia kata, aku bukan nak sedekah kat hang. Aku nak bagi kat orang lain. Tu yang hadis tu datang, Nabi kata, ma nawaita ya Yazid, laka ya Yazid, kata Nabi. Apa yang telah engkau niatkan tadi, selesai dah, dapat pahala dah sisi Allah. Yang penting khalisatan lillah, ikhlas. Sebab tu hadis ni dalam babul ikhlas, tuan-tuan. Kemudian kata Ma'an tadi, apa yang engkau dapat ni tadi, daripada itu tadi, laka ya Ma'an, jadi milik engkau dah. Maka selesai dah masalah tu. Cuma nak sebutnya ibrah hadis ni, tuan-tuan, disebut riwayat tentang Yazid ni, tuan-tuan, adalah orang yang suka bersedekah. Kalau pula kita tengok Abu Qatadah, tuan-tuan, ayah tiri kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang berkahwin dengan maknya yang bernama Umaysah binti Milhan, ataupun yang begitu popular dipanggil dengan nama Ummu Sulaim. Ummu Sulaim yang riwayatkan tentang peristiwa ini, tuan-tuan. Dia kata apa? Asal dia balik rumah, dia akan bawa, tak ramai, paling kurang mesti ada seorang dia bawa balik pergi rumah dia lepas sembahyang Isyak. Boleh ikut ni, tuan-tuan. Tuan-tuan buat macam tu. Kalau tak boleh buat setiap hari, seminggu sekali pun tak apa. Tak, ni tuan-tuan tengok siapa muka hak ni dan ambil. Ni buat je. Jom pergi. Kita macam, jom pergi rumah saya hari ni. Orang kata ada apa? Saja ambil ikut saya. Abu Qatadah begitu. Bawa, sehingga kata Ummu Sulaim kata, dia yang menyediakan hidangannya itu, sehingga dia menjamukan kepada orang yang dibawa. Nampak? Hari-hari begitu. Pelik, orang kata, kita rasa macam-macam gaya sahabat Nabi SAW bersedekah, tuan-tuan. Sebab tu sedekah ni ubat kepada segala bentuk masalah penyakit dalaman ni, tuan-tuan. Dengki, suka buruk sangka ke orang, sedekah itu juga adalah ubatnya, tuan-tuan. Sebab apa? Kita ni bila ada suka bersedekah, tuan-tuan, akan rasa ada perasaan sayang pada orang. Dan kita tak mudah nak membuat dengki pada orang. Kita sukar untuk adakan perasaan buruk sangka pada orang, sebab kita dah sayang pada orang. Ini perbuatan dalam bab sedekah, tuan-tuan. Sebab tu dia burhan, dia menjadi bukti, kata Imam Munawwir rahimahullah taala alaih sebut tadi. Dia kata apa? Imanul mu'minin. Kemudian dia kata apa? Wa ikhtilafihim 'anil munafiqin, dan untuk membezakan dengan orang munafik. Tuan-tuan, sebab tu orang munafik ini juga bersedekah. Main-main. Orang munafik juga bersedekah. Jangan kata bersedekah, sembahyang berjemaah pun bersembahyang sekali berjemaah di masjid. Zaman Nabi lagi. Cuma Nabi sebut isyarat apa dia dalam solat subuh dan Isyak, sebab bila mereka menyangka bahawa apabila malam, kan subuh dengan Isyak tu kan gelap, bukan macam kita ada lampu cerah macam ni. Lampunya suam-suam, tak nampak. Jadi mereka beranggapan Nabi tak tahu siapakah yang tak datang mai solat berjemaah. Sebab tu golongan munafik ini, kata Nabi SAW, siapa yang tak datang solat berjemaah subuh dan Isyak itu, maka dia itu adalah munafik. Kena hati-hati dalam bab ni. Sebab apa? Takut kita juga ada pesan macam tu. Ni subuh ni orang tak nampak aku ni. Macam tu lah, sebab mereka gelap contohnya, pasal tak nampak. Perasaan begitu yang datang kepada orang munafik. Sebab tu orang yang munafik sedekah ni atas sebab apa, tuan-tuan? Adalah kepentingan untuk sesuatu, dia akan sedekah. Bila dia nakkan sesuatu, dia sedekah, tuan-tuan. Maka dia bantu orang tertentu itu, maka adalah untuk mendapatkan sesuatu maksud. Bukan maksud dalam untuk mencari kebaikan, tetapi untuk mencari apa? Maksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu, dan orang munafik ini juga adalah orang yang kedekut. Sebab tu mudahnya di sini bila ulama sebut waqtilafihi ma'al munafiqin, sebab apa dia kata fa innal munafiqin yamtani'u minha likaunihi la ya'taqiduha
Mereka ni tak berapa nak i'tiqad, macam berat bagi mereka nak bersedekah. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah, saya baca tadi tuan-tuan, wa atal mala ala hubbi. Siapa yang paling berani bagi harta yang paling dia sayang? Kita rasa apa yang paling sayang kita tuan-tuan? Rata-rata lebih kurang duit lah. Tak, duit yang kita sayang. Mungkin sikit ni kita tak berapa sayang. Kalau banyak kita sayang tuan-tuan nak bagi keluar. Bukan tuan-tuan, saya juga perlu menilai diri saya. Ataupun apalah bentuk harta yang paling kita sayang. Sebab tu orang yang habis, kalau orang Kelantan kata habis geng, habis tak, dia nak apa? Mengeluarkan harta yang terbaik yang ada padanya untuk disumbang fi sabilillah tuan-tuan. Hari ni bukannya tak ada, tapi tak ramai. Ada. Boleh jadi akan menjadi ramai, insya-Allah, sebab kerana mendapat motivasi atas bila kita melihat, membaca sirah Nabi, membaca riwayat sahabat-sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam, maka kita terdorong juga untuk menjadi orang yang menyumbang yang terbaik pada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah, simple tuan-tuan. Kalau itu saya kata contoh macam ni, saya pernah cerita kat tuan-tuan tu. Kita tuan-tuan ada keluarga. Tak. Bila duduk kampung ni, biasa tuan-tuan, rumah kampung ni dekat-dekat je rumah adik-beradiknya. Itu pun kita boleh beza tuan-tuan. Adik-beradik orang tu kita nampak, oh, rumah dia ni besar. Tapi satu kawasan tu adik-beradik dia saja. Rumah ni besar. Ada rumah ni kecil je. Maknanya boleh jadi adik-beradik dia ni orang yang biasa-biasa. Orang yang mungkin orang standard orang kaya. Orang yang boleh jadi orang yang orang kata fakir, kita kata. Ada. Satu hari adik yang fakir ni datang jumpa abang ni yang paling kaya. Ada, kata, "Bang, saya nak pergi kedai, nak pergi beli barang dapur." Ada. Baru je dapat gaji. Gaji minimum 1,500. Tu ialah dapat gaji 1,500 tuan-tuan. Ada. Adik tak ada kereta. Ada motor pun motor cabuk ya. Nak bawa pun susah. Aku anak nak ikut juga, isteri pun nak ikut juga. Pinjamlah kereta kat abang. Ada. Kat rumah abang tu susun kereta berderet. Kereta apa yang tak ada? Velfire ada, Honda ada, Myvi ada, Kancil ada, Azia ada. Rasa-rasa abang bagi kereta hak mana? Adik main pinjam ni. Bang, main nak pinjam kereta sat boleh tak? Adik tak minta kereta Velfire, kereta Alphard. Saya nak pinjam kereta hak paling buruk lah, kereta Kancil lah bang, saya nak bawa anak pergi. Asal-asal ada tak? Asalnya boleh kata ada, bukan kata tak ada. Boleh jadi ada yang tak bersanggup tuan-tuan. Lepas tu ada pula mengasut. Rosak nanti kereta. Siap kenyit-kenyit mata lagi. Tuan-tuan, ini semua ujian kita tuan-tuan. Ujian untuk kita. Sebab tu Allah Ta'ala sebut wa atal mala ala hubbi. Siapa yang sanggup untuk atau berani mengeluarkan hartanya yang paling dia sayang. Ini bukan beri kita tuan, bagi pinjamnya pun baru bagi pinjam sat. Macam-macam dah mari dalam kepala otak kita rosak. Kalau orang lain ni mungkin kita fahamlah dengan keadaan sekarang ni, boleh jadi orang menipu dan sebagainya. Ini adik-beradik duduk dalam satu kawasan rumah ni. Duduk dalam satu tanah yang sama. Ada? Duduk hari-hari duduk menghadap muka, tak lari pergi mana? Ada? Pun belum tentu. Tuan-tuan. Boleh kita nak melayaninya dengan yang bagi terbaik tuan-tuan. Tetamu datang rumah kita cukup tuan-tuan. Ni nak sebut dalam konteks sedekah tuan-tuan yang paling simple, mudah, yang sebenarnya pun kita rasa berat nak buat. Tetamu datang rumah, adik-beradik jugalah. Kita kata bukan orang lain, adik-beradik datang rumah tuan-tuan. Dalam rumah kita tuan-tuan, kita mesti ada satu bilik yang paling terbaik. Betul tak? Bilik yang terbaik biasanya bilik siapa? Bilik kita. Kita akan berikan tak bilik kita untuk jadi dihuni oleh tetamu? Biasa kita bagi bilik hak biasa-biasa je. Kita patutnya kita hak sebagai tuan Sayyidul Bait ambil bilik hak paling cerai. Al-dhuyuf, tetamu itu kita berikan bilik yang terbaik. Payah. Kan semua orang boleh buat tuan-tuan. Simple, benda tu simple je tuan-tuan. Benda yang paling kalau kata taklah berat, tapi berat tuan-tuan. Nak buat tu berat. Kalau tak biasa buat memang berat. Sebab tu bukti
Bila siapa yang berani buat sedekah dalam konten tu, oh tak apa, duduk kita. Orang tetamu datang, awak main duduk bilik ni. Alhamdulillah. Bagilah anda insya-Allah.
La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wa maqam Muhammad Rasulullah. Baik sikit tuan-tuan. Satu benda yang kita nak bahas sebenarnya tuan-tuan. Sedekah. Baik. Jadi sebab tu disebut oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala alaihi, dia kata apa? Faman tasaddaqa istudilla bi sadaqatihi ala sidqi imani. Siapa yang bersedekah itu nak menunjukkan, membuktikan sedekahnya atas sidqin iman dia, maknanya kebenaran iman dia tuan-tuan. Sebab tu macam saya sebut tadi tuan-tuan, kita bincang benda yang simple tuan-tuan tadi, dhaif, tetamu, dhuyuf tadi tuan-tuan. Siapa yang berani bagi buat yang terbaik pada tetamu dia dalam untuk sedekah? Sebab tu meraihkan tetamu itu juga adalah sedekah dan membuktikan iman. Sebab tu Nabi kata, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Tengok, Nabi kata, siapa yang benar-benar yang dia meyakini keimanannya terhadap Allah Ta'ala dan hari akhirat, maka dia memuliakan tetamunya. Sebab Nabi sebut dalam konteks iman tuan-tuan. Benda yang paling mudah, simple begitu tuan-tuan. Bukan orang lain, adik-beradik kita sendiri yang datang rumah tuan-tuan. Macam mana? Banyak lagi lah yang kita boleh untuk ambil ibrah, pengajaran dalam bab sedekah ni tuan-tuan. Usahalah kita daripada sekecil-kecil sedekah tuan-tuan, dan sentiasa untuk ditingkatkan. Sebab tu ada orang tuan-tuan, dia dah menjadi lazim, mulazamah atas dirinya hari-hari bersedekah tuan-tuan. Kita nak ikut kadang-kadang tak mampu kita nak ikut. Macam mana dia boleh buat tu tuan-tuan? Dia pun struggle mula-mula nak buat macam tu. Dia pun struggle tuan-tuan. Kalau tuan-tuan kita tanya, contohnya kita perhati, kita cuba cari tuan-tuan, ada kita akan jumpa cari contohnya, kita kata dia ni kalau mari masjid tak pernah miss, mesti pergi ke tabung masuk duit. Tak miss, setiap waktu mesti masuk duit dalam tabung. Cuba tanya, mula-mula dia nak buat tu struggle tuan-tuan. Nak kena kerja keras, nak bentuk jati diri tu, nak konsisten, nak istiqamah pula. Nak buat benda tu bukan benda yang mudah tuan-tuan. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qul amantu billah thumma istaqim," kata Nabi. Tengok, bila kita dah benar-benar kata kita yakin dan beriman pada Allah Ta'ala Azza wa Jalla, thumma istaqim, kita kena, kemudiannya kita kena istiqamah, usaha untuk istiqamah dalam segala amal tuan-tuan. Baru kita akan dapat nilai yang dikatakan tadi, disebut oleh Imam Nawawi apa dia, iaitu apa? Dapat rasa istudilla bisadaqatihi, jadi bukti sedekahnya itu adalah apa dia? Dengan sebab sidqun iman, imannya yang untuk membenarkan imannya itu sendiri. Jadi tuan-tuan rahmatullah Ta'ala Azza wa Jal, jadi kita sama-sama berusaha untuk jadi orang yang murah tuan-tuan. Murahnya diri kita ni mulalah daripada sekecil-kecil. Yang penting istiqamah, konsisten. Kalau boleh buat hari-hari, bermula dengan sedikit tuan-tuan, tak perlu banyak tuan-tuan. Kalau tuan-tuan pergi tempat kerja tuan-tuan, boleh, kalau tuan-tuan makan tuan-tuan kan, tak mampu bagi semua orang nak sedekah, belanja kawan makan contohlah, belanja kawan makan contoh. Setakat makan pagi berapa aja tuan-tuan, nasi lemak dia makan contohnya RM6, RM7, RM10 lah paling mahal seorang tu. Kalau tak boleh, orang kata setiap hari, seminggu sekali pun tak apa dah. Cuba cari ruang untuk bersedekah. Sebab tu sedekah ni juga tuan-tuan, kesimpulan yang paling mudah adalah untuk menjana ekonomi mak Islam. Sebab tu sedekah dalam bentuk mata wang ini adalah sesuatu yang bermanfaat besar dalam ekonomi.
Sebab kalau orang yang nak membeli tak mampu, tak ada duit nak beli, macam mana? Duit tak ada. Jadi siapakah yang nak bantu orang supaya dia boleh beli? Jadi bila mana orang yang ada duit, orang yang kaya, orang yang bisnes contohnya, dia ada duit, dia sedekah duit bagi pada orang-orang yang miskin, tuan-tuan, maka orang miskin akan guna duit itu untuk keperluan hidupnya. Maka dia akan membeli. Dia akan beli pada siapa? Semestinya dia akan beli kepada kalangan orang yang mukmin sama kita. Sebab tu ekonomi itu akan jadi jana, tuan-tuan, menjana. Simple, mudah kita nak faham begitu. Sebab tu bukannya ekonomi itu bangkit dengan sebab adanya produk dihasil untuk dijual saja. Tapi kalau tak ada beli, macam mana? Tak berlakulah penjanaan ekonomi itu. Jadi sebab tu sedekah, wakaf, infak, zakat, semua itu adalah dalam konteks untuk membangunkan ekonomi umat Islam, tuan-tuan. Sebab tu kita kena usaha untuk memartabatkan konsep sedekah, konsep infak, konsep wakaf dan konsep zakat, tuan-tuan. Walaupun kita tengok zakat di negeri Selangor ni dah banyak dah, tuan-tuan, tapi persen dia yang membayar zakat tu baru berapa aja? Berapa persen? Tak sampai 100% pun. Dalam lebih kurang dalam 60% saya, tuan-tuan. Maknanya masih ramai yang tidak mengeluarkan zakat, tuan-tuan. Maknanya masih ramai yang tak mengeluarkan zakat. Sebab tu kita usahakan untuk bersedekah, tuan-tuan, mendidik jiwa kita supaya kita ada rasa ihsan. Di situ membuktikan keimanan kita, kecintaan kita kepada Allah Taala Azza wa Jalla, insya-Allah. Cukup sekali, tuan-tuan, ada soalan tanya ke? Tak habis-habis hadis tu, sambung pula sikit. Itu yang kita akan lihat nanti kepada wasabru diyaun. Itu beza diya dengan nur apa pula? Diya ni cahaya juga, tapi dia berbeza dengan nur, insya-Allah. Wallahu taala alam. Aku qouli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a, rizqan tayyiban wa 'amalan salihan mutaqabbala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ihdina siratal mustaqim. Allahumma iftah 'alaina futul 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa dhakkirna mimma nusina wa 'allimna mimma jahilna. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma, tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma, wa la taj'al lahumma fina wa la ma'na wa la man yatba'una shaqiyan wa la matrudan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sudah hingga tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wallahu a'lam.